Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB ini adalah merupakan tindakan kerajaan untuk menghadapi cabaran yang akan berlaku di kawasan luar bandar bagi mencapai visi luar bandar yang sejahtera. Sejarah penubuhan DPLB ini adalah pada tahun 1997, seterusnya diperkembangkan dan diperbaiki sehingga terbentuk DPLB pada tahun 2019 yang dilancarkan bagi merangka hala tuju pembangunan luar bandar ke arah menuju negara maju. Menurut bancaan yang diperoleh pada tahun 2020 menunjukkan bahawa lebih ramai penduduk Malaysia tertarik untuk duduk di bandar berbanding di luar bandar atas faktor-faktor tertentu. Isu ketidakseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar bukan sahaja berlaku di Malaysia, malahan di seluruh negara di dunia ini. Visi, misi dan aspirasi teras DPLB. Visi DPLB Luar Bandar Sejahtera iaitu melahirkan masyarakat luar bandar yang sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, budaya dan persekitaran. Visi Luar Bandar Sejahtera juga menyasarkan pembangunan mampan yang akan memastikan pembangunan berimbang dan saling melengkapi antara aspek sosial, budaya, ekonomi dan alam semula jadi. Hal ini seterusnya mencapai misi DPLB itu untuk meneraju pembangunan luar bandar. Dalam konteks ini, ia berkait rapat dengan kuliah 7 yang mana dasar dirancang secara tersusun dan matang bagi mencapai matlamat dalam masa yang panjang. Belanjawan 2023. Setiap dasar mempunyai rancangan sosialnya yang tersendiri yang sangat berkait rapat dengan belanjawan negara. Seperti yang dapat kita lihat dalam bajet 2022, sebanyak 10.53 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu KPLB, bagi membolehkan lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan di kawasan luar bandar. Seterusnya dapat kita lihat dalam bajet atau belanjawan 2023, peruntukan yang lebih besar telah diberikan iaitu sebanyak 11 bilion ringgit Malaysia kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi memberi manfaat kepada 8.1 juta penduduk desa yang berada di negara ini. Kedua-dua peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan adalah bagi mencapai apa yang digariskan dalam Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030. Belanjawan bukanlah alat teknikal yang rumit, tetapi suatu kaedah kasar bagi menentukan kos dasar berasaskan perbelanjaan masa lalu. Kerajaan telah banyak memberi peruntukan dalam pembangunan luar bandar termasuklah bagi meningkatkan akses perumahan untuk masyarakat luar bandar. Keadaan ini menggambarkan komitmen kerajaan untuk terus membangunkan masyarakat kawasan luar bandar. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh mereka, antaranya kualiti hidup masyarakat luar bandar terjejas. Selain itu, sistem demokrasi yang baik menyebabkan perkembangan teknologi sains rendah sehingga menjadi semakin rumit disebabkan sistem perhubungan yang terhad. Seterusnya, terdapat migrasi sifat luar bandar dan bandar atas beberapa faktor yang disebabkan organisasi yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya adalah faktor penubuhan dasar pembangunan luar bandar. Antara faktor-faktor dasar pembangunan luar bandar ditubuhkan adalah keupayaan modal insan yang rendah. Sebagaimana yang kita tahu, pembangunan modal insan merupakan teras utama dalam membentuk suatu masyarakat yang cilik minda serta boleh bersaing. Selain itu, infrastruktur dan kemudahan asas luar bandar yang tidak mencukupi. Kawasan luar bandar masih kekurangan dari segi liputan bekalan air dan elektrik, serta kemajuan dalam aktiviti ekonomi. Bukan itu sahaja, kebanyakan kawasan luar bandar terutamanya Sabah dan Sarawak tidak mempunyai jaringan pengangkutan jalan yang sempurna yang menyebabkan kesukaran penduduk kampung untuk bergerak ke suatu tempat dengan menggunakan kenderaan darat. Faktor yang terakhir pula adalah masyarakat di luar bandar memperoleh pendapatan yang rendah dan peluang pekerjaan yang terhad. Terdapatnya jurang yang besar bagi purata pendapatan bulanan isi rumah di antara penduduk bandar dan luar bandar kerana kegiatan ekonomi yang terhad di luar bandar. Masyarakat luar bandar perlu bergantung pada punca pendapatan tunggal. Oleh itu, berdasarkan faktor-faktor demikian, kita dapat mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan dasar ini sekaligus juga dapat mengenal pasti alternatif yang diambil bagi melaksanakan dasar tersebut.
Seterusnya adalah kepentingan dasar luar bandar yang mana dengan wujudnya pembangunan luar bandar ini secara tidak langsung akan mempertingkatkan kelestarian alam sekitar, dan dengan ini seterusnya menyebabkan kesaripan hasil ke atas hasil oleh kerana pembangunan yang dirancang atas tujuan untuk kesejahteraan masyarakat luar bandar turut memberikan impak yang positif terhadap alam sekitar. Selain itu, pembangunan luar bandar juga dapat mempertingkatkan penyediaan makanan dengan membantu petani tempatan dalam meningkatkan produktiviti dengan memperkenalkan teknologi baru. Namun begitu, pembangunan luar bandar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar. Dalam proses pelaksanaan dasar pembangunan luar bandar, terdapat beberapa strategi yang dijalankan, antaranya ialah ekonomi berdaya saing dan mampan dengan mewujudkan penglibatan komuniti luar bandar dalam aktiviti perusahaan kecil dan sederhana, khususnya dengan mempertingkatkan peranan luar bandar sebagai hub. Dan itu dengan mewujudkan prasarana lengkap dan canggih dengan melengkapkan prasarana asas di kawasan luar bandar dan meningkatkan sistem komunikasi jalur lebar mudah alih berkelajuan tinggi dan mampu milik. Lepas itu, dengan mewujudkan kehidupan luar bandar yang sejahtera dengan meningkatkan kemudahan akses masyarakat luar bandar kepada kemudahan rekreasi ataupun riadah dengan memperkukuhkan kebudayaan dan keharmonian masyarakat luar bandar. Selain itu, perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan desa yang bersepadu juga diterapkan dalam proses untuk membangunkan pembangunan luar bandar ini dengan meningkatkan akses pembiayaan perumahan kepada golongan di luar bandar. Seterusnya dengan mewujudkan model pembangunan desa lestari dan juga dengan mendapatkan pengiktirafan pemilikan tanah, iaitu adat pada Native Customary Rights NCR dan tanah rizab orang asli. Selain itu, dengan menerapkan ataupun mewujudkan keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi dengan membudayakan keusahawanan dalam masyarakat, memantapkan sistem pembiayaan, bantuan keuangan dan bukan keuangan, juga memperkasakan pemasaran produk dan perkhidmatan keluaran usahawan luar bandar bagi membina rantaian pasaran domestik. Dan strategi dasar pembangunan luar bandar ini juga terdapat cara dengan modal insan yang berkualiti dengan memperkasakan komuniti luar bandar dengan pengetahuan dan kemahiran insaniah iaitu soft skills dan kemahiran teknikal iaitu hard skills. Seterusnya meningkatkan peluang kemahiran kepada pelajar yang tercicir juga dengan meneruskan pemberian bantuan am, contohnya persekolahan dan bantuan khas per kapita untuk kanak-kanak miskin di tabika, persekolah dan kanak-kanak berkeperluan khas. Keunggulan generasi belia luar bandar juga penting dalam strategi dasar pembangunan luar bandar, iaitu dengan menjadikan TVET sebagai pilihan utama belia di luar bandar dengan meningkatkan penglibatan belia yang berinovasi dan kreatif dalam sektor ekonomi berpendapatan tinggi, memperkukuhkan pertubuhan belia di luar bandar dan meningkatkan peranan belia dalam proses membuat keputusan di peringkat akar umbi. Dalam strategi dasar pembangunan luar bandar ini juga tidak melupakan jasa wanita ataupun kekuatan wanita itu sendiri dengan mewujudkan wanita luar bandar yang progresif dengan mengoptimumkan kapasiti dan kadar guna tenaga wanita, memantapkan sistem perlindungan sosial wanita, meningkatkan penglibatan wanita dalam proses membuat keputusan. Begitu juga dengan sistem penyampaian tadbir urus yang berkesan dengan merapatkan jaringan kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta atau korporat bagi transformasi kawasan luar bandar. Selain itu, di kawasan luar bandar, biodiversiti dan alam sekitar yang mampan sangatlah penting dalam strategi dasar pembangunan luar bandar dengan memanfaatkan kawasan yang dikenal pasti bagi biodiversiti luar bandar menerusi projek ekonomi hijau. Mengenai teras yang menjadi tunjang kepada pembentukan dasar pembangunan luar bandar, 10 teras telah dirangka bagi mencapai visi yang telah ditetapkan, iaitu teras pertama, ekonomi berdaya saing dan mampan, iaitu peningkatan nilai tambah kepada sumber tempatan bagi menjana kekayaan, keusahawanan dan peluang pekerjaan. Teras yang kedua, keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. Teras ketiga, modal insan yang berkualiti, melahirkan serta membentuk masyarakat luar bandar yang berkualiti dan berdaya maju. Teras keempat, prasarana lengkap dan canggih dengan membangunkan prasarana luar bandar yang berkualiti dan mencukupi bagi menyokong pembangunan ekonomi. Dan teras kelima, keunggulan generasi belia luar bandar, memperkasakan golongan belia luar bandar yang bersasiah tinggi, berilmu dan berkemahiran. Dan teras keenam, wanita luar bandar yang progresif dengan melahirkan serta membentuk wanita luar bandar yang berdaya saing dalam semua aspek kehidupan. Manakala teras ketujuh, kehidupan luar bandar yang sejahtera, menumpukan pembangunan masyarakat luar bandar yang sihat, selamat dan sejahtera. Dan teras yang ke-8, sistem penyampaian tadbir urus yang berkesan dengan mewujudkan sistem penyampaian tadbir urus yang berintegriti, cekap dan berkesan.
Teras yang ke-9, biodiversiti dan alam sekitar yang mampan. Memelihara dan memelihara biodiversiti serta kelestarian alam sekitar dengan pendekatan pembangunan yang mampan. Manakala teras yang terakhir, teras yang ke-10, pembangunan wilayah dan pendapatan desa yang bersepadu, menekankan aspek pemilikan rumah di kawasan luar bandar. Pembentukan DPLB merupakan satu inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan kawasan luar bandar berkembang seiring dengan kemajuan bandar. Usaha ini juga disambut baik oleh pelbagai pihak menerusi pelbagai rancangan yang dijalankan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan dasar ini, namun melalui perancangan dan susun atur yang teliti membuatkan cabaran dapat diatasi dengan baik. Bukan itu sahaja, melalui dasar ini rakyat dapat menikmati kekayaan negara terutamanya penduduk luar bandar.